Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana, konco-koncoku. Welcome to my channel. Pertama kali, terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten-konten yang menarik yang saya akan keluarkan seterusnya. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe my channel, okay? Dan juga suggest kepada kawan-kawan anda semua mengenai channel yang bagus ni. Okay guys, sebelum kita start into the story, saya ingin memperkenalkan baju yang saya gunakan ini adalah sponsor dan juga daripada 9 Oktober. So siapa yang berminat kepada reusable cloth yang berkonsepkan vintage, boleh pergi ke IG 9 Oktober dan tengok scroll banyak baju dia yang cantik-cantik, menarik. Kau memang the bomb. Okay, so let's get started. Okay, pada kali ini saya akan mengisahkan satu case yang bagi saya sangat sadis dan dekat dengan masyarakat Malaysia. Never further, kisahnya adalah mengenai seorang wanita yang bernama Andre yang sanggup membunuh kelima-lima anaknya yang bertempat di Texas, Amerika Syarikat. So then, jom masuk ke background mengenai Andre Piaget. Dilahirkan pada 2 Julai 1964 di Texas dan juga dilahirkan dari keluarga yang baik-baik dari segi kewangan, dari segi rohani, dari segi taraf hidup, semuanya baik-baik saja. Tidak apa yang kata orang menjadi titik hitam kepada Andre lah. Dan dia juga dikatakan seorang yang sangat manis, sangat cerdik dan sangat pintar guys. Pada tahun 1982, dia telah berjaya menghabiskan high schoolnya dan dia juga antara pelajar yang terpilih untuk menyampaikan ucapan dan juga syarahan di majlis perpisahan high school. Dan untuk pengetahuan korang semua, dia juga adalah kapten kepada tim renang serta menjadi anggota di National Honor Society, iaitu antara anggota yang penting jugalah. Andre juga berjaya menamatkan sekolah jururawatnya selama 2 tahun di University of Houston pada tahun 1986 di University of Texas School of Nursing di Houston. Dan lepas tu dia bekerja sebagai jururawat di University of Texas di MD Anderson Cancer Center dari 1986 sehingga 1994. So selama dia belajar tu guys, sampailah dia bekerja, dia ni tak pernah untuk teraya untuk bercinta. Dia memang fokus on medical study. Macam saya lah, medical study saja mau bagi tahu. Memang fokus, dia ada masa langsung untuk bercinta ataupun memikirkan mengenai boyfriend, girlfriend. Wow, marilah kita bencangkan ramah. Dia memang tak terfikir langsung. Sampailah usianya 23 tahun baru dia start bercinta. Tetapi guys, sayang sebab percintanya tidaklah berkekal lama, kerana di usianya 24 tahun dia telah break dengan lelaki tersebut. Dan disitulah adalah pengalaman first time dia menghadapi depression dan juga putus cinta lah. Pada usianya 25 tahun, dia berjumpa lagi dengan seorang lelaki yang bernama Rusty Yates, di mana dia ni boleh tahan warak jugalah. Selalu dengar khutbah di church dan juga salah satu khutbah yang dia selalu dengar penceramah tu adalah daripada Mr. Michael Peter Warrenikis, di mana tukang khutbah ni dia selalu bagi tahu kepada jemaahnya bahawa setiap pasangan yang sudah berkahwin haruslah mempunyai anak yang ramai guys. Dan sempat juga si Rasdidi membawa si Andre pergi berjumpa dengan tukang khutbah tu untuk meminta pandangan daripada tukang khutbah itu iaitu Mr. Mike. Dan korang nak tahu apa komen Mr. Mike terhadap si Andre ni? Dia just cakap, wanita ni wanita subur. So bila dah penceramah cakap macam tu, apa lagi, jomlah kahwin, kepak-kepak kebum-kebum, kepak-kepak kebum-bum. So apalagi akhirnya pada 17 April 1993 diorang pun berkahwin. Dan pada 26 Februari 1994 lahirlah anak first mereka, diberi nama Noah. Lepas tu guys, dia mengandung lagi pada tahun 1995, iaitu setahun selepas tu. Dan juga si Andre ni tak aktif, contohnya berlari, berenang, padahal itu adalah hobinya juga kesukaannya. So si Rasdi pun bingung lah guys, si Andre berubah secara drastis. Kawan-kawan si Andre pun ada juga yang komplain bahawa si Andre ni sudah menjauhkan diri, tidak mau melepak-lepak, membawa dengan dorang kan. Macam jom kita pergi shopping-shopping, jom kita membawang, jom kita tengok apa yang dibuat. Semua tu dah tak ada. Si Andre ni just menyendiri saja. Dan paling ketara sekali guys, dia telah memutuskan bahawa ingin menyekolahkan anaknya di rumah sahaja, yakni homeschool. So
lagilah orang berprasangka buruk bahawa dia ni tidak mahu keluar untuk bergaul dengan orang lain. Pada 12 Disember 1995, lahirlah anaknya yang dorang kasih nama John Yates. Kemudian pada tahun 1996, dorang satu family ni pindah guys ke Florida disebabkan hal kerja si Rusty. Dan tahun yang sama, Andre hamil lagi, tapi malangnya ianya keguguran. Dan pada tahun 1997, dorang balik semula ke Houston. Dan disebabkan asyik berpindah randah kan, so dorang masalah kewangan lah. Dan pernah tinggal di sebuah trailer sebagai tempat tinggal mereka guys. Sebab dah tak ada tempat tinggal kan, duit pun dah tak ada, cukup-cukup untuk makan saja. So laki dia pun macam okay, kita tinggal sementara tu dekat trailer dulu. Dan guys, lepas tu si Rusty pun membeli bas yang dia sudah renovate ala-ala rumah lah gitu. So diorang pun tinggal di sini. Pada 13 September 1997, si Andre juga melahirkan anak ketiga dorang yang diberi nama Paul Yates, iaitu anak lelaki jugalah. So ada 3 orang tu anak dorang. Tak cukup dengan itu guys. Lepas 2 tahun tinggal di bas tu, nah, lahir lagi seorang yang diberi nama Lucas Yates. Lebih tepat lagi pada 15 Februari 1999. So bayangkan ya guys, dorang tinggal di dalam bas tu berenam, okey. So anak dorang ada 4, termasuk dorang ada 6 dalam bas yang kecil. Memang sangat-sangat stres. Yalah, dengan jarak anak yang dekat, and then dengan karena anak dengan bergaduh dengan tu ini, dan Andre saja yang menjaga anak tu seorang diri ketika lakinya pergi bekerja. Dan guys, dorang ni still juga rajin pergi sembahyang dan mendengar khutbah daripada Mr. Mike ni. Cuma khutbah Mike ni kadang-kadang ada yang melalut, dan jemaah seharusnya dan berfikir secara logik sebelum menerima khutbah tu meresap ke dalam otak lah. Dan itu memang dibuat oleh semua jemaah kecuali si Andre ni guys. Dia apa yang Mr. Mike ceramah dekat dia terima bulat-bulat, okey. So dia tak ada filter, dia terus terima, menyebabkan dia terlalu banyak berfikir. Pada potongan khutbah yang Mr. Mike sampaikan tu berbunyi, perang dingin itu berasal dari dosa Hawa, dan ibu-ibu jahat akan masuk ke dalam neraka, juga akan menciptakan anak-anak yang jahat yang turut akan masuk ke neraka juga. Nah guys, kerana petikan khutbah dari Mr. Mike tu, si Andre ni pun tak senang duduk dan asyik terfikir sahaja mengenai khutbah tu secara ekstrim. Hal ni yang membuat si Rusty and the family bimbang. Dan pada 16 Jun 1999, waktu si Rusty pergi kerja, si Andre tiba-tiba call si Rusty ni, suruh balik. Macam, hello, you balik sekarang? You balik? And then bila sampai di rumah, si Andre sudah jadi menggeletar, okey, dia menjadi anxiety. Masuk saja si Rusty ke rumah, dia dah macam menggigil, dia macam paranoid lah, anxiety. So Rusty pun membawa si Andre pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Mereka pun balik. Tapi pada esok harinya, Rusty mendapati Andre try untuk membunuh diri guys, dengan menelan ubat dengan banyak. Dia belum makan lagi lah, tapi dia sudah ambil ubat yang banyak tu, dia baru nak telan. Tapi nasib baik si Rusty ada pada ketika itu. Akhirnya dibawa lagi si Andre ni ke unit psikiatri, dan dia telah didiagnos sebagai menghidapi depresi yang teruk ataupun berat. Setelah dirawat beberapa hari, pada 24 Jun 1999 dia dibebaskan dan dibekalkan dengan beberapa ubat yang wajib dia konsum hari-hari. Tapi guys, bila dia keluar, si Andre ni dia buat perangai, dia tak mau makan ubat. Dia refuse lah, macam aku tak nak makan ubat. So bila korang fikir logik, bila orang tu tak makan ubat, so perangai ataupun penyakit dia akan menjadi melebih-lebih lah. Ini terbukti apabila Andre beberapa kali lagi cuba untuk mencederakan dirinya, dan dia juga berhenti untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Alasan anak-anaknya terlalu banyak makan sudah. So tak yalah, padahal budak tu tak makan lagi, okey, tapi halusinasi si Andre ni, dia katakan anak-anaknya dah makan. Dan dia juga berhalusinasi, kononnya dalam rumahnya tu, di semua sudut rumahnya terdapat CCTV guys, yang sentiasa memerhatikan gerak-geri apa yang dia buat di dalam rumah tu bersama anak-anaknya.
Dan juga dia berhalusinasi CCTV tu dipandang oleh ramai orang dan juga sedang menjudge apa yang dia buat dan mengomen lah. Dan dia juga sering komplain yang dia sering terdengar suara seakan-akan orang ramai tengah komplain and bercakap dengan dia dan anak-anaknya. And then yang bagusnya guys, dia apa yang dia rasa tu, dia terus bagi tahu si Rasdi, iaitu suaminya balik dari kerja kan, sebelum tidur tu kan, yang tahu tak tadi kan macam dengar lagi lah, macam dengar bunyi-bunyi orang tengah bercakap. Dia bagi tahu lah apa yang dia alami beberapa hari yang lalu. Tapi sayangnya si Ras dia ambil ringan pasal hal tu tau. Dia macam, oh tak ada apa-apa dia tu, pedulikan je, dah chill. So dia fikir benda tu remeh lah. Dan juga dia tidak melaporkan kepada pihak psikiatri. Akibatnya pada 20 Julai 1999 Andre buat hal lagi guys, iaitu mencuba membunuh diri dengan ingin mengerat lehernya sendiri dan meminta supaya Rasdi jangan menghalangnya. Kau bayangkan kau masuk tiba-tiba bini kau dah letak pisau kat sini. Kau jangan gerak. Siapa tak? Ni kan terkejut. Lepas tu si Rasdi pun bawa Andre ni ke rumah sakit jiwa lagi. Dirawat selama 10 hari beserta ubat-ubatan daripada doktor. So ubat-ubatan dari doktor ni membolehkan kondisinya menjadi lebih baik lah. Dan kali ini Rasdi berpuas hati dengan rawatan yang telah diberikan kepada Andre, disebabkan dia berasa after rawatan Andre yang dulu telah kembali. Katanya lepas rawatan kedua ni, Andre yang baru-baru dia kenal dulu masa bercinta-cinta tu telah kembali. Dan juga Andre pun selepas daripada rawatan lebih ceria, dia kembali berenang, dia kembali bersukan, berlari dan juga berborak, bersosial lah kata orang. Juga pada ketika itu doktor ada menasihati si Rasdi bahawa, Rasdi kalau boleh korang hold dulu untuk menimang cahaya mata, okey? Takut nanti Andre ni dia tak boleh nak catch up ataupun tak boleh terima dengan keadaan yang baru, sebab stresnya baru nak menurun ya Rasdi ya. So Rasdi pun mendengar tu macam ya je lah, macam kita orang akan hold untuk mendapatkan zuriat doktor, jangan risau. Lepas daripada tu diorang pun okey, dan financial Rasdi pun lagi makin okey. So kehidupan dia lagi berkualiti lah. Bini dia pun dah okey, financial pun dah okey, anak-anak pun happy. Dan paling okey lagi, dia telah berjaya membeli rumah sendiri. Kan sebelum ni diorang bas, so sekarang ni Rasdi telah mampu untuk membeli sebuah rumah untuk family-nya. Dan akhirnya guys, pada tahun 2000 hamil lagi si Andre ni. Dan terpaksalah dia stop beberapa ubat. Ialah sebab bila hamil ada ubat yang tak boleh diambil. Memang janji Melayu lah, walaupun si Rasdi bukan Melayu, tapi memang janji Melayu kau buat Rasdi. Dan pada 30 November tahun 2000 lahirlah anak mereka yang kelima, seorang baby girl yang bernama Mariette. So Andre pun macam okey je tau. Sampailah pada bulan Mac 2001 dia mendapat kabar bahawa ayahnya meninggal. Si Andre dapat kabar bahawa ayahnya telah meninggal. Dari situ emosinya semakin tidak stabil guys, dan berubah. Contohnya menyendiri, tak mau makan ubat, tak mau bagi makan baby Mariette. Lagi-lagi bila dia membaca kitab agama dorang, Andre ni dia dalam menyendiri. Lepas tu tak nak bergaul, termasuk anak-anaknya pun dia tak nak bergaul, okey. Termasuk baby yang kecil tu pun dia tak nak bagi susu juga, kesian. Dan Rasdi pun dia galau lagi, macam alamak apa pula. Dia pun bawa lagi untuk mendapatkan rawatan, tapi bukan dengan doktor yang sama dan juga bukan di klinik yang sama, tapi doktor yang baru yang bernama Dr. Muhammad Said. Dan doktor tu just membagi ubat dan suruh si Rasdi ni berfikir positif bahawa bininya ni tak gila. So dorang datang ni kan, bini saya ni ada masalah ni. Sebab doktor ni tak tahu apa-apa tau, sebab dia doktor baru yang baru handle. So biasalah bila doktor baru, dia tak tahu condition si Andre ni seberat mana. Dia pun just begitu, korang berfikir positif je, ini semua halusinasi, ini semuanya cobaan. Just berfikir positif, bini kau tak gila, kau just relax. Lepas tu dia bagi tahu si Andre bahawa just relax, jangan lagi kau fikir mengenai hal-hal yang dulu. Sekarang kau bukannya gila, kau ni okey, macam itulah. And then dia beri beberapa ubat lah. Tapi nanti datang lagi ya bulan Mei for further observation, kata doktor itulah. After beberapa hari, Rasdi bawa lagi pergi jumpa Dr. Said. Disebabkan Rasdi tak puas hati tau, tak sedap hati. Dia rasa macam aku datang ni kau macam tu je, padahal
Aku tengok kondisi dia dekat rumah macam pelik. Puas hati, dia bawa lagi sekali pergi jumpa Dr. Said. So sekali lagi Dr. Said pun dorang ni supaya relax. Bini kau okey saja, jangan fikir negatif. Bila kau bagi fikir negatif, semua akan menjadi negatif. Begitu katanya. Nasihati si Andre lah, kau tak payah nak fikir gila-gila lagi apa semua tu. Kau sekarang tengah bahagia, kau dah ada anak yang ramai, comel-comel, laki kau bagus, dan korang ada financial yang bagus, dah ada rumah. Apa yang kau perlu buat sekarang, membesarkan dorang dengan penuh kasih sayang dan juga enjoy your life. Dan Rasdi pun akur dengan menjalani kehidupan macam biasa, walaupun still risau sebenarnya. Sebab tu si Rasdi ni minta maknya, iaitu mak mentua kepada Andre, datang ke rumah dorang setiap hari untuk melihat keadaan Andre dan juga anak-anaknya lah, sementara si Rasdi pergi bekerja. So maknya pun datanglah hari-hari, dah menjadi rutin lah menengok menantu dan juga cucu-cucunya. Sampailah satu hari guys, Andre bagi tahu, mak tak yalah nak datang lagi, kesian mak hari-hari datang tengok kita orang. Saya okey dah ni mak, saya okey je. Tengok saya ni, saya okey je. Jangan mak, tak payah risaulah. Mak jangan datang lagi, okey? Kesian mak. Mak mentu dia pun macam, okey dah kot. Okey lah. Okey, si Andre pun cakap dengan si Rasdi juga bahawa janganlah suruh mak kau datang lagi, kesian mak kau tu. Aku ni dah okey, so relax sudah. So si Rasdi pun macam husnuzon lah, macam dia kata mungkin dah okey kot bini aku ni. So dorang husnuzon je lah. Dan akhirnya pada pagi 20 Jun 2001, tepat lagi pada pukul 8.10 pagi, Andre buat rutin macam biasalah. Dia buat sarapan pagi, dia sediakan pakaian untuk laki dia untuk pergi kerja, dan dia kejut anak-anak dia untuk makan cereal, sarapan sama-sama macam happy family, macam we are family. Macam itulah menjalani hari tu dengan baik lah kononnya pada 8 pagi tu. Dan pukul 9 pagi pun si Rasdi kerja. Dan guys, ya Allah, sebaik saja Rasdi pergi kerja, Andre ni terus pergi ke bilik air yang ada tap mandi tu, orang tahu kan. And then apa yang dia buat, tak pilih air dekat tap mandi tu, dia bagi air masuk dan dia tutup lah bahagian air keluar tu. So air bertakung dalam tu sampailah penuh tap mandi tu. Selepas tu guys, apa yang dia buat, Masya Allah, aku takut nak cakap, aku tak sampai hati sebenarnya nak cakap. Tapi dia ambil ketiga-tiga anaknya, kan dia ada 5 orang anak. First kali dia ambil 3 anaknya dulu, nombor 2, 3 dan 4, iaitu anak keduanya iaitu si John, anak ketiga Paul, dan juga anak keempat. Guys, dia ni panggil anak-anaknya satu persatu tu kan, 3 orang tu dalam satu masa. Dia diselamkannya satu persatukannya, sampailah budak tu tersedak lah kan. Budak kecil kan tersedak dan bye satu-satulah. So bila tiga-tiga sudah dia angkat anak-anaknya itu yang masih basah, dia angkat ke bilik dan baringkan dorang di atas katil dan selimutkan anak-anak itu. Dan dalam keterangannya dia menyatakan bahawa masa dia bunuh ketiga-tiga anaknya ni, dia tidak memerlukan kudrat yang kuat dan juga tidak memerlukan masa yang banyak. Hanya beberapa saat saja mereka sudah bye-bye. Dan berbalik kepada cerita tadi, lepas tiga-tiga anak itu dah mati kan, so dia ambil lah yang baby Mary. Baby tu berusia 6 bulan guys, 6 bulan, terus dia selamkan dan matilah budak tu kat situ. Yang paling sadisnya guys, dia tak angkat mayat baby Mary tu, dia biarkan terapung-apung dekat tap mandi tu sambil dia buka lagi pilih air supaya air tu tinggi balik, sebab dia kan dah selamkan beberapa orang anaknya. And then guys, baru dia panggil yang paling sulung tu, si Noah. Noah, Noah, sini kau sekejap. Melah sini, tolong ibu je. Pun pergi. Bila dia pergi, dia dibawa ke bilik mandi. Dia nampak mayat adik dia, baby Mary tu, tengah terapung-apung kan dekat atas tap mandi tu. Dia macam terkejut lah. Dia terkejut dan seolah-olah tahu apa yang bakal akan terjadi kepada dia juga. So guys, sampai berlengah lagi, dia pun terus pecut melarikan diri, try untuk larikan diri lah, tapi still dalam rumah. Tapi apakan daya, masih kecil kan. So Andre pun berjaya menangkap si Noah. Terus diheretnya si Noah tu masuk ke dalam bilik mandi, diselamkannya si Noah tu ke dalam tap mandi. Tapi budak tu kan dah besar sikit, so dia melawan dan juga beberapa kali dia try untuk bernafas ke atas, ke bawah, atas. Andre berjaya juga membunuh anaknya. Andre biar 2 mayat anaknya ni di dalam tap mandi dalam keadaan kotor lah, sebab
dengan muntah, dengan najis, dengan urin. Sebab ialah dibunuh kan, so semua keluar. Tidak lama selepas tu baru diangkat kedua-dua anaknya tu dan dibaringkannya dengan mayat-mayat yang lain di atas katil. Lepas tu guys, dia relax kejap. Dia call lah si Rasdi. Hello Rasdi, you mesti balik, you mesti balik. So Rasdi pun macam, okay, hold on, apa yang jadi ni? Macam dia pun rasa something wrong lah. You mesti balik. Apa yang jadi? And then Andre cakap, sudah masanya saya melakukan perkara tersebut. Apalagi si Rasdi pun macam, oh mampus, apa pula dia buat kali ini? Kalau bukan untuk dirinya, mesti anak-anaknya. Dia just tanya, yang mana saat? Dia just nak pastikan lah. Sebab si Andre kan selalu mencederakan diri dia. Andre menjawab, kesemuanya. Rasdi pun terus balik guys. Dan bukan itu saja, si Andre menelpon polis dan juga memberitahulah bahawa saya telah melakukan sekian-sekian kepada anak-anak saya. Sekarang kelima-lima anak saya telah mati dan ada di atas katil. Polis pun terkejut, terus datang guys. Apalagi dalam kenyataannya, ketika dia tengah membaringkan ke semua anaknya itu kan, dia sempat berkata satu ayat dalam ayat-ayat tersebut, iaitu, selepas tu guys, dia terus hubungi. Polis pun datang. Andre tidak melarikan diri dan mengaku perbuatannya. Bukti kes termasuk jasad mayat anak-anaknya, kain basah dan juga panggilan telefon telah cukup untuk membuktikan yang Andre bersalah. Dan juga tim medik telah membuat siasatan dan juga mengesahkan bahawa mayat-mayat anaknya itu mati disebabkan tersedak ataupun lemas. Dan juga kelima-lima anaknya dimakamkan di Forest Park Cemetery, Texas. Di saat perbicaraan, Andre memberi kerjasama yang baik dan juga menjawab semua soalan. Ketika ditanya kenapa dia bunuh anak-anaknya, dia just menjawab, saya seorang ibu yang teruk. Dan juga guys, dia tidak mengaku bersalah atas semua pertuduhan tu, dengan alasan dia gila lah, kurang siuman. Pada Mac tahun 2002, para hakim menolak rayuan dan kenyataan bahawa Andre ni gila, serta mendapati Andre bersalah atas tuduhan tersebut. Dia pun dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat 40 tahun penjara. Dan guys, 3 tahun kemudian, iaitu 6 Januari 2005, Andre memohon rayuan lagi sekali, dan pada 26 Julai tahun 2006, Andre dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan mental. Akhirnya Andre ditempatkan di rumah sakit jiwa yang bertempat di Texas Utara. Tapi sebelum tu guys, pada Mac 2005, Andre dan Rasdi memutuskan untuk bercerai. Kemudian Rasdi berkahwin lagi dengan seorang wanita yang bernama Laura Mac 2006, yakni setahun selepas perceraian dorang lah. Akui yang dia tetap support dan juga menyayangi Andre, kerana bagi dia bukan Andrea yang membunuh anak-anaknya tu, tetapi penyakit Andrea menyebabkan perkara itu berlaku. Dan paling latest nih guys, terbaru hakim mewakili Andre iaitu George Parham. Ketika ditanya mengenai beberapa tahun, Andre dalam keadaan okey dan semakin baik. Malah isteri George pun sering membawa mak Andre ni untuk menziarah si Andre lah di rumah sakit jiwa. Andre juga menjadi salah seorang ahli penting dan kuat dalam Yates Children Memory Fund untuk memperingati kematian anak-anaknya lah, dan juga kisah yang menyedihkan antara keluarga mereka tu. Dia juga membuat craft sendiri seperti apron dan dibantu dijual oleh kawan-kawannya di luar penjara. Dan kesemua keuntungan tu dia sumbangkan kepada semua ibu-ibu yang mempunyai gejala depression ataupun dalam bahasa Melayunya meroyan lah, seperti yang dia alami, gejala-gejala yang dia rasa tak masuk akal tapi terjadi kepada dia juga. Ramai yang beranggapan semuanya salah si Rasdi guys, yang membiarkan Andre dalam depression dan juga masa sukar-sukarnya tu dia tak ada, lebih-lebih lagi masa bersalin. Ini dibuktikan lagi, para medik mentafsir depression yang dialami si Andrea tu adalah depression selepas bersalin. Habislah kes tu sampai di sini saja. So apa yang pengajaran yang saya boleh kongsi dan juga kita boleh kongsi di sini adalah hargailah wanita. Okey, tak hairanlah kalau kami dalam Islam sangat memartabatkan wanita. Ini adalah sebab-sebabnya, di mana kita takkan tahu guys, bila seorang tu melahirkan anak, dia mengalami depression dan juga perubahan hormon yang kita sendiri tak faham tau. Tapi kita harus bersabar dan menghargai mereka lah. Macam kes si Andrea ni, bagi kita mungkin alamak, apa yang dia stres kan, apa yang dia kecoh kan. Tapi sebenarnya ini yang berlaku dan mengakibatkan dia membunuh kelima-lima anaknya.
memang sangat berat guys, sedih pun ada. Yang penting lebih menghargai kaum wanita lah. I love you mom, you my kakak, I love you my cousin, semualah wanita di luar sana. Seharusnya anda lebih dihargai. Oh. Oke guys, hingga berjumpa lagi untuk next konten. Diri jaga akhlak. Jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe my channel. Oke? Lagi. Assalamualaikum. Hantam memang.